you so much. Ya, diorang datang semalam. Hari ini diorang nak balik. Tak boleh nak bawa ramai sebab SOP satu, kos pun satu. Ya, harap Tuan Faizal boleh tolonglah dari segi dua kes tu ya. Ini dengan yang okay, thank you so much. Oh, thank you Tuan. Okay, you want to give your press statement here? Depan. Oh, okay. It's okay. Siapa nak? Can I have a hard copy or? You can have. Oh, thank you so much. Yang cok tadi kau depan. Itu sebelah sana. Siapa cakap dulu? Terima kasih. Siapa wakil? Asli. Nak baca ke tak payahlah kan? Just soal lah. Soal pada baca. Tak payah baca lah. Dah. Sini depan. Break sikit lah tentang latar belakang tujuan datang hari ini. Kita apa yang patut ke depan sikit. Nama saya Muhammad Syafiq bin Laila. Saya daripada wakil orang asli Komusang. Ingin meluahkan kekesalan dan kekecewaan lah atas apa yang berlaku mengenai pencerobohan pembalakan dan juga akan mereka membina empangan dan juga pemusnahan hutan. Disebabkan itu habitat binatang liar ni tidak ada lagi. Dan juga itu telah menjejaskan juga kepada sumber makanan kami lah. Dari segi pembangunan, kesan kepada pemakanan orang asli pun terjejas. Dan sekarang pun berlaku di Kampung Remau, di Kampung Tenrej, Kampung Sau dan juga Kampung Hag, Pusbihai dan juga di Sekolah SK Pusbala. Di mana sekarang ini komuniti saya memang hidup dalam ketakutan dan juga kerisauan lah, menimbangkan keselamatan. Dan sekarang ini telah terkorban seorang daripada orang asli di Kampung Sau. Dan itu saya tidak dapat ceritakanlah, menyesal lah. Terlalu sayu cerita itulah, di mana kehilangan nyawa kerana dibaham oleh harimau lah. Jadi saya mendesak supaya kerajaan persekutuan supaya mengambil satu tindakan lah mengatasi perkara ini. Kerana sekarang ini penduduk kampung tidak dapat keluar bekerja di ladang dan mereka tidak dapat mencari sumber makanan. Dan mereka sudah kekurangan makanan akibat daripada harimau yang masih berkeliaran lagi di kawasan sekitar perkampungan. Dan perkara ini terjejas di semua perkampungan pos, di pos-pos pendalaman di Gua Musang, di perkampungan asli memang terjejas. Satu daripada itu daripada harimau dan juga gajah. Gajah juga telah memusnahkan sumber makanan di pos Simpo, di Kampung Jadeh, di Kampung Penat, Kampung Hala dan juga di Pos Gop, Kampung Gawin dan juga di Kuala Lewuk, Kampung Kaloi dan juga di Pos Pasik, di mana saudara Ajan telah didakwa dan ditangkap kerana mengambil tindakan gajah yang sedang serang waktu pagi, di mana budak sekolah pergi ke sekolah. Jadi sekarang ni krisis krisis manusia dengan binatang ni sangat
meruncinglah keadaan di perkampungan orang asli. Dan juga sekarang ni kami juga terjejas dengan keadaan jalan yang terputus, terutama di jambatan Titi Jong Sungai Perias juga. Penduduk daripada Pos Simpo, Posgov tidak dapat keluar ke bandar untuk mendapatkan bantuan makanan ataupun keluar berurusan. Dan sekarang ini kita harap kerajaan negeri juga memberhentikanlah pembukaan ladang-ladang secara berskala besar di perkampungan orang asli. Ada soalan? Cakap sebab kejadian ni, binatang ni. Nasib. Okey, saya tambahlah. Jadi pertama sekali terima kasih rakan-rakan media yang sudah hadir. Kita telah pun menyerah memorandum kepada PM lah, tapi tak dapat jumpa PM, kita bagi ke pegawai khas beliau. Tujuan kami datang untuk menyerah memorandum ini bertujuan untuk mendesak supaya pihak kerajaan pusat dan kerajaan negeri harus ambil perhatian yang serius. Dalam pada masa yang sama, kita jaga haiwan dan juga kita jaga kehidupan masyarakat orang asli yang kini diancam oleh Pak Belang. Okey, jadi pada kami isu ini berlaku disebabkan oleh aktiviti ataupun pembangunan seperti pembalakan, seperti perlombongan, seperti ladang-ladang berskala besar. Apabila hutan-hutan ini sudah mengecil, ia sudah tentu habitat di hutan tidak dapat mencari makan, sehingga kan habitat ini sampai ke perkampungan orang asli. Jadi kita tidak salahkan haiwan. Sekarang ni isu kita adalah kesilapan manusia. Manusia itu siapa? Sudah tentulah orang yang berkuasa, iaitu kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat. Jadi saya minta kepada mana-mana agensi yang terlibat dengan hidupan liar harus ambil peranan yang sepatutnya. Apa yang saya lihat, isu yang berlaku di Pos Bihai sehingga mengorbankan seorang, tindakan mereka ini tidak begitu efisien, di mana hanya mereka datang, lontar mercun, pasang perangkap. Jadi saya lihat modus operandi mereka tidak berjaya. Sepatutnya mereka cari langkah yang sesuai ataupun berbincang dengan masyarakat kampung apa yang patut mereka lakukan bersama. Di mana kalau ikut adat orang asli, kita tidak boleh melontar ataupun main mercun. Apabila bunyi-bunyi mercun seperti bunyi letupan, sudah tentu harimau itu bertindak agresif. Walaupun kita dengar ada pihak yang menyatakan harimau ini dijangkiti penyakit, harimau ini terkena virus, itu saya tidak percaya. Yang saya percaya akibat kehadiran harimau ini, kesan daripada kehadiran harimau ini ada disebabkan oleh tidak ada hutan di sana, tidak ada kawasan untuk mereka mencari makan. Itu yang orang asli percayalah, bukan kerana dia kena virus lah, penyakit anjing gila dan sebagainya. Siapa yang cakap tu? Itu kita tidak percaya. Yang saya dengar suara itu daripada Yang Berhormat Sabudin, iaitu Don Galas. Dia kata mengikut laporan pihak tertentu menyatakan harimau ini dijangkiti virus ataupun dia makan anjing dia terjangkit. Jadi dia jadi saya macam anjing. Tidak percaya dengan kenyataan itu. Betul. Dia cakap. Jadi kalau dia bercakap macam tu, mungkin dia pun macam anjing juga dia punya perangai, sebab dia tidak boleh fikir apa yang berlaku di sekitar mereka. Jadi untuk makluman rakan-rakan semua, sehingga sekarang bukan sahaja di Pos Bihai, harimau itu semalam pada jam lebih kurang 3 petang semalam sudah sampai di Pos Bala. Dan saya dapat maklumat semalam juga beberapa hari ini ada juga di Perak, di Pos Poi. Jadi ini menampakkan harimau itu akan di Pos Poi pun kena virus, di Pos Balar pun kena virus. Itu tidak masuk akal. Maknanya apa yang kita nak tekan di sini adalah akibat daripada aktiviti pembalakan, peladangan yang seperti saya sebut tadi, itulah kesan sehingga binatang-binatang tidak ada makan, tidak ada tempat, tidak ada habitat, mereka terpaksa cari. Jadi silap-silap hari bulan manusia jadi mangsa. Jadi pada saya berharap di samping kita menjaga hidupan liar,
kita juga perlu fikirkan untuk keselamatan orang kampung. Sekarang mereka terpaksa berkurung, tak boleh keluar, tak boleh mencari pendapatan. Jadi bermasalah kepada kami. Saya harap pihak-pihak berwajib, termasuklah Jabatan Kemajuan Orang Asli, mereka kena ambil peranan masing-masing lah untuk membantu dalam isu ini. Cuma apa yang kita tekan dalam memorandum, kita berharap kerajaan pusat memberi royalti minyak kepada kerajaan Kelantan. Sebab apa yang dicakap oleh Menteri Timbalan Menteri Besar Kelantan, dia kata kalau kerajaan bagi royalti kita tidak akan membalak. Itu kenyataan dia. Jadi kita berharap benda itu, kalau kerajaan pusat bagi royalti, kita tengok adakah dia tidak membalak ataupun sebaliknya. Jadi kita harap, sebab dalam memorandum pun kita dah nyatakan. Untuk makluman rakan-rakan media juga, kalau kita tengok kes-kes yang berlaku, sudah ada 4 kes yang berlaku. Dulu 2017 di Aring, di mana seorang kanak-kanak telah dicakar oleh beruang matahari. Lepas tu 2019 berlaku di Pos Belatim, iaitu beruang juga cakar orang asli. Lepas tu 2021 seorang rakan kita di Kampung Badak telah diserang oleh Pak Belang. Lepas tu baru-baru ini berlaku sehingga mengakibatkan kematian. Jadi sudah 4 kes berlaku di Gua Musang. Maknanya pada kami, kesan daripada aktiviti pembalakan, kesan daripada aktiviti pembangunan yang tidak mapan menyebabkan benda ini berlaku. Jadi itulah yang dapat saya kongsikan untuk rakan-rakan media. Terima kasih. Boleh saya tanya tak, berapa banyak keluarga dan kampung terjejas pada kegiatan ini? Kalau kita lihat gangguan gajah liar melibatkan semua perkampungan, iaitu Pos Pasik, Pos Gop, Pos Bihai, Pos Simpo, Pos Bala. Dalam pos ada banyak kampung. Kalau kita kata berapa banyak, memang semua terlibat. Berapa ribu orang yang terlibat? Ada ribu-ribu orang yang terlibat. Kita tidak dapat nyatakan, memang banyak, dan kita telah pun nyatakan dalam memorandum. Boleh rakan-rakan media boleh tengok. Ada tak kampung-kampung ni kena banjir? Setakat ni kalau isu banjir, kita tidak menghadapi masalah. Cuma jambatan Sungai Perias terputus, di mana kampung saudara Dewi, mereka tidak boleh keluar lah sekarang ni. Mereka tidak boleh keluar untuk membeli bekalan dan sebagainya, sebab jambatan tu pun mungkin dalam proses pembinaan. Harap ada tindakan lah. Jadi kalau tak ada makanan, tak boleh keluar beli barang, orang-orang kampung, diorang berharap makan apa setiap hari? Macam mana? Betul lah. Tidak usaha Soalannya. Saya pun Daripada tanaman mereka ke macam tu lah. Tapi tanaman yang ada yang orang asli yang enterprise, dia charge orang semua asli ladang cross gajah pula musnah. satu jalan. Macam tanaman apa semua, memang sekarang ni orang asli tak boleh hidup dengan berladang. Kalau kita buat, gajah masuk musnah. Kita buat macam tu lah, kita buat aduan ke perhilitan datang tengok, kadang-kadang macam tu lah. Tak ada apa-apa yang orang kata yang memberi jaminan kepada kehidupan orang. Satu lagi, jambatan tu bukan dibina balik. Selalu bila hujan, jambatan Perias, Sungai Perias, jambatan Jong tu putus. Then the peladang-ladang lah yang bina balik. Bukan kerajaan ya. Jadi diorang nak minta supaya kerajaan pasang the belly bridge seperti yang mereka pasang di Pahang ya. So that going to be better for the orang asli, supaya jambatan tu tak putus bila hujan lebat. Ini bila hujan lebat je hanyut. So every time mereka terputus lah. Bila terputus buah tu ramai terkesan ramai. Ni dia daripada Pos Simpo. Sebelum ni saya pengurusi di Pos Simpo. Saya ada buat permohonan kepada Jawa dan juga agensi. Inilah saya buat permohonan, saya minta kerajaan membina TT besi konkret. Tetapi alasan kerajaan tak dapat membina kerana tak lama lagi empangan akan tenggelam, dan itu yang membuat mereka tak boleh membina. Sedangkan sekarang orang kampung susah mau keluar.
Tak lama lagi budak nak balik sekolah. Kita nak pergi beli makanan pun susah, nak pergi jumpa doktor, pergi klinik Kuala Betis pun susah. Apalagi kalau berlaku kecemasan. Kalau kecemasan, waktu ibu mengandung ke keluarga kita sakit, susah nak hantar ke hospital. Ini satu masalah yang kita hadapi sekarang. Dan juga di pos Simpo, bakalan elektrik pun terputus, line telefon terputus. Jadi kami tidak tahu apa-apa perkembangan daripada luar. Dan kami tak dapat minta bantuan lah. Dan setakat ni tidak ada tindakan daripada itulah, peringkat perbincangan tak ada daripada pihak kerajaan pada penduduk. Jambatan. Saya harap pihak kerajaan mengambil tindakan segera, kerana itu apabila tidak ada api elektrik, line telefon, lebih susah untuk kami mendapatkan hubungan keluar lah. Isu pembalakan dah berterusan berapa tahun, berapa lama dah? Pembalakan kita negara merdeka sudah 64 tahun. Pembalakan berterusan. Kerajaan Kelantan memerintah 23 tahun, balak berterusan. Dan kawasan pembalakan yang berlaku itu di kawasan perkampungan orang asli. MCO mereka masih membalak. Waktu penyakit COVID-19, waktu itu pun masih lagi mereka membalak, lebih agresif dan tidak menghormati kepada orang asli. Adakah orang asli ini tidak ada akal? Adakah orang asli ini bukan manusia? Mereka datang membalak dan tidak mempedulikan keadaan penduduk di sana. Dan sekarang ini yang paling teruk sekali adalah bakalan air. Sebab di setiap kampung itu ada tempat tadahan air. Dan tempat tadahan air kita semakin ada kampung yang akan terjejas, seperti kemungkinan tak lama lagi kampung Kuala Wuk, dan juga di Pos Pasir, dan juga di Pos Tohoi, dan di kampung-kampung yang lain lah. Dan sebelum ni pun Pos Tohoi pun terjejas. Semua di perkampungan asli di mana tempat tadahan air akan terjejas kerana pembalakan. Dan pembalakan yang mereka buat kononnya ada kelulusan daripada kerajaan negeri lah. Tetapi kenapa dan mengapa mereka tidak menghormati hak orang kampung? Mereka tidak ada berbincang dan sebagainya. Dan ini yang mengecewakan kami, dan kami rasa marah kerana pihak kerajaan telah melanggar hak kami dan mencabuli kepentingan masyarakat orang asli. Kami sekarang hidup, kalau kita tengok dalam perlembagaan negara, katakan menjaga kesejahteraan orang asli, kesentosan. Sekarang kami rasa tak ada sejahtera, tak ada sentosa pun. Jiwa tak tentram. Di beberapa bulan yang lalu di belakang rumah saya, gajah lalu. Malam-malam tak senang tidur. Hari-hari bergendang bakar api. Dulu gajah bila bakar dengan asap lari. Sekarang tak lari. Lagi gajah tu nak mengamuk. Jadi ini yang masalah yang secara memang serius. Tak ada siapa nak dengar kita punya suara. Menteri-menteri ni yang pandai sekolah tinggi-tinggi ni tak mau dengar suara orang asli. Why? Macam kami orang asli tak ada kerajaan, tak ada menteri. Siapa kami undi dia, kami lantik menteri-menteri semua. Ini adun parlimen, diorang tak mau kerja, tak mau buat. Kenapa? Di RU15. Hello, siapa awak punya MP? Gua Musang, siapa? Ni Tengku Razali Hamzah. Ada pernah dia masuk? Tapi tunggu PRU15, jangan mimpi orang asli nak undi siapa-siapa. Jangan cari kami lagi. Kami sekarang ada the big problem. Tak ada siapa nak atasi kami punya masalah. Saya serius cakap. Sebab dulu kita orang asli menghormati kerajaan. Sekarang kerajaan yang tak menghormati orang asli, kami tak akan hormat. Any question? Siti, was there any assurances given by the PM's officer just now? Well, of course he didn't say any assurances, but I emphasized to him that we hope to hear as soon as possible of what is the update on the situation. Yeah, so if they don't, we will make more noise lah. Yeah, so we will probably bring the family being killed by the tiger and come up publicly actually to say something.
You know, I mean, nobody knows the loss of their head of family. Yeah? So we need to show to them these are the people. These are people. You know, these are not just anybody. They are human beings with feelings. How long do you expect to give them? Well, I would say the reasonable time to give is 14 days, right? Part of the things yang kita complain tentang the attitude taken or the actions taken by the government agencies like Perhilitan, Jakwa. Macam Perhilitan, mereka masuk, mereka tak berbincang dengan orang-orang asli apakah cara yang terbaik untuk mengatasi masalah binatang liar yang masuk kampung. Tetapi mereka buat suka hati diorang lah kan. Langsung macam biasalah, as usual when they do something, these orang asli don't exist. Tak wujud, tak perlu berbincang dengan orang-orang kampung. Padahal orang kampung ni lah yang mangsa. Patutnya bincang, dengar dulu apakah adat istiadat diorang, macam membunuh binatang, terutama harimau pada mereka adalah it's a big thing. Apa dia? Terlalu sensitif membunuh. Walaupun harimau itu telah membunuh orang, tetapi harimau tu bunuh pasal apa? So it must go to the root cause of anything that we are going through. Always go to the root cause. Jangan pergi bunuh aja. You think that will solve the problem? No. Yesterday the harimau dekat sekolah. Okay, are they going to wait for another death? More death before they will do something. And asking the orang asli to leave their villages are not the answer. It is not the answer to ask them to leave because that's where they live, you know, for thousands of years already. So don't even suggest that. So we want to hear from the government what kind of positive action, you know, they will do with these government agencies. I mean, ada adun pun, adakah adun tu cakap kemungkinan harimau tu makan anjing as their food. So because dia makan anjing, itu sebab dia punya perangai jadi macam pet. Macam anjing lah, manja-manja, masuk kampung, tak takut orang. And that is a YB, somebody who represent the people, you know. What sort of mentality is that? You say the tiger ate anjing, so the perangai dia jadi macam anjing. Maybe kalau dia makan lembu banyak sangat kot, jadi that's why dia jadi lembu otak dia. So this is the problem, and when we have members of parliament who don't care. Tengku Razali, has he ever said anything about orang asli? All these years. Tak pernah masuk pun. Semangat 46 dia tak buat apa pun. Dia tak buat apa. Dia MP tau kawasan tu. Lepas tu YB apa adun-adun ni. Bila bercakap macam biasalah keluar benda-benda yang sedap lah, lemak manis. Benda yang bodoh-bodoh. Benda bangang lah. How can a tiger eat a dog? So the tiger behave like a dog. Bodoh tak bodoh tu. So that is what, and we have a dia di-interview oleh somebody lah. Interview lah orang asli. Buat apa nak interview dengan YB ni semua? What do they know? Do we know how many orang asli have been displaced due to this? Oh, Because I know that there have been some certain cases where they have to move to their another kampung. yes. Yeah. So Berapa do we orang know? asli yang terbabit tentang isu Macam binatang liar? terpaksa pindah. pindah ke kampung lain disebabkan harimau atau apa-apa. Ya. Keluarga, berapa orang? Kampung Remau, Kampung Remau ada berapa keluarga? Kampung Baju. Kasih total semua berapa orang yang Beratus family lah juga. Estimated anggaran beratus family. Sebab kita sekarang ni, sebab dia orang tak bagi kita masuk dalam sana. Sebab SOP dia tak bagi kita masuk. Orang lain tak dapat nak bantu mereka. So kita tak tahu mereka punya keadaan. Berapa peratus keluarga dia orang pun. Oh, the authority stop them from going to help these people. So diorang sekarang ni duduk macam tadi yang dia cakap tu, diorang semua berkumpul dalam 2-3 rumah. Instead of living in their own houses, so diorang berkumpul satu rumah, 2 rumah for their own safety. So Kecil pun kena turun ramai-ramai baru boleh. Lagi satu, waktu
kami punya saudara yang dibaham oleh harimau itu. Dan waktu itu harimau tu ditembak. Lepas tu dia orang pihak perlitan hanya keluarkan tu harimau, tapi tinggal mayat yang mati. Oh, Mayat manusia tu. Saya tak nak cakap apa lah. Sepatutnya kedua-dua kena keluar. Ini mayat manusia ditinggalkan dan lebih sayang binatang. Keluar dulu. Keluar dulu. Adakah nyawa orang asli itu tak penting? Siapa bawa mayat tu keluar? Polis. Polis. Polis, bukan perhilitan lah. Itu pun dia orang tunggu polis datang untuk ambil tu mayat. Mungkin dia kata itu bukan tugas dia. Mungkin. Dia tugas dia menyatang je. Ya, sepatutnya kedua-dua tu kena buat keluar. Yalah, but as a human being, you don't leave the body there and take the animal body first. So again, there's no common sense lah kot being used as usual. Tuan boleh ulang nama lagi? Dendi Johari. Dendi ni. Nasir Dollah. So, well, I hope you guys will write a really big story, and we need to hype this up, you know. It's not just the orang asli lives, but also the animals, you know, the wild animals. These are very serious matters. The wild animals' lives are worth the same thing, because otherwise